Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang berusaha Profesor Dr. Syaimi Mokhtar, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Puan Azian Nafiah, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Akademik, dan juga Pengarah Pesta Kombo kita, Saudara Alif Haikal. Dan ingin juga saya mengatakan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media yang bersama pada pagi ini, iaitu bernama Cosmo, RTM dan lain-lain. Jadi secara khususnya sesi sidang media kita pada pagi ini adalah untuk UUM kongsikan akan perkembangan Majlis Convocation kita yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 November pada tahun ini. Dan untuk pesta konvonya bermula pada 3 hingga 11 November. Jadi dua event besar, pastinya event induknya adalah Majlis Convocation itu yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Kedah yang juga Chancellor Universiti Utara Malaysia. Jadi convocation kita kali ini adalah convocation kali ke-34. Dan dalam majlis convocation ini kita akan memberikan dua ijazah kehormat. Satu ijazah kehormat Dr. Falsafah kita berikan kepada seorang tokoh terkemuka negara yang banyak berjasa kepada negara, iaitu Tan Sri Dr. Halim Syafi'i, yang mana beliau ijazah kehormat Dr. Falsafahnya dalam bidang pengurusan pembangunan ICT. Sedikit makluman tentang Tan Sri Dr. Halim Syafi'i ini. Beliau adalah bekas pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, yang kini pula sebagai pengarah bukan eksekutif bebas di Axiata Group Berhad, dan di masa sama pengerusi MSD Innovation Sdn Berhad dan pengerusi Smart Axiata, iaitu anak syarikat telekomunikasi Axiata di Cambodia. Beliau merupakan Profesor Adjung di Pusat Pengajian Pengkomputeran dari tahun 2008 hingga 2021. Jadi dengan kata lain, Tan Sri telah banyak menyumbang jasa dan bakti kepada negara dan di masa yang sama juga kepada Universiti Utara Malaysia. Tokoh kedua yang kita angkat dalam majlis convocation kita kali ini adalah Datuk Cik Azmi Murad, yang kita akan anugerahkan ijazah kehormat sarjana pengurusan operasi. Datuk Cik Azmi Murad adalah tokoh besar dan beliau adalah bekas pengarah pembangunan penerbangan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM dan merupakan Head of Operational Readiness and Transfer ORAT bagi memastikan kesempurnaan peralihan operasi dari lapangan terbang Subang ke KLIA dan juga pengoperasian KLIA, termasuk memastikan kelancaran majlis perasmian pembukaan KLIA oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong pada Jun 1998. Ini kisah dahulu di mana kita boleh lihat betapa seorang tokoh, ini bukan projek kecil, projek besar daripada kita di Subang Airport berpindah ke KLIA. Dia adalah individu yang berperanan besar dalam menjayakan misi migrasi ini. Beliau juga diamanahkan untuk menguruskan perubahan operasi dari LCCT ke KLIA 2. Seterusnya, izinkan saya kongsikan tentang convocation kita pada kali ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan akan menganugerahkan 146 ijazah atau graduan yang akan menerima ijazah daripada Keduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan, dan mereka ini adalah antaranya penerima anugerah atau pelajar yang cemerlang.
Pertama, anugerah pelajaran diraja seramai 2 orang, dan pingat emas Naib Chancellor seorang, anugerah tesis terbaik 1 orang, Doktor Falsafah 111 orang, Doktor Pengurusan 3 orang, dan Doktor Pentadbiran Perniagaan 28 orang. Jadi sesi dengan ke bawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan ini seramai 146 orang pelajar akan menerima ijazah daripada baginda Tuanku. Secara keseluruhannya, Majlis Convocation kita kali ini melibatkan seramai 6,611 graduan, yang mana mereka ini telah bergraduat pada tahun ataupun telah menamatkan pengajian pada tahun 2021. Secara khususnya 5,537 adalah graduan graduan sarjana muda dan 1,074 graduan pasca siswazah, 5,537 pelajar sarjana muda dan 1,074 pelajar pasca siswazah. Kalau boleh saya detailkan sedikit, pecahan graduan pasca siswazah ini, ijazah Doktor Falsafah seramai 227 orang, Doktor Pengurusan 2 orang, Doktor Pentadbiran Perniagaan 30 orang, ijazah sarjana master 691 dan diploma pasca siswazah seramai 124. Diploma pasca siswazah ini adalah untuk program berkaitan pendidikan. Dan 393 graduan antarabangsa akan berconvocation kali ini, dan mereka ini datang daripada 28 buah negara. Hari ini secara umumnya atau dengan kata lain, terdapat pelajar sekitar dari 50 buah negara belajar di UM, dan yang akan berconvocation melibatkan daripada 28 buah negara. Dan jumlah pelajar terbesar kita yang akan bergraduasi pada tahun ini dari Indonesia seramai 117 orang, China 82 orang dan Pakistan 43 orang. Dan untuk makluman juga, ijazah kelas pertama seramai 13.12%, 13.12% atau 868 orang pelajar daripada total yang akan bergraduasi tahun ini, iaitu 6,611 adalah mereka yang mendapat ijazah kelas pertama. Jadi seramai 868 pelajar memperoleh ijazah kelas pertama. Kita juga gembira menyatakan bahawa graduate employability graduan 2021 kita daripada responden seramai 5,786, 4,659 telah mendapat pekerjaan ataupun 84%. Jadi secara keseluruhan seramai 955 graduan dipilih untuk menerima 31 anugerah utama universiti. Dan juga pada kali ini ada penambahan dari segi pemberian anugerah kecemerlangan ini apabila buat pertama kali, dan insya-Allah pada tahun-tahun akan datang akan diteruskan, di mana ada anugerah kecemerlangan PT-PTN. Jadi PT-PTN sebagai pemberi pinjaman kepada pelajar bersama kali ini dengan Universiti Utara Malaysia untuk memberikan pinjaman, memberikan anugerah kecemerlangan kepada pelajar-pelajar di Universiti Utara Malaysia. Dan suka juga saya menyatakan untuk kali ini pada sesi kedua, 7 pengamal media akan menerima ijazah mereka, tahniah. Masing-masing akan dianugerahkan ijazah itu oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Kedah yang juga Pro Chancellor Universiti Utara Malaysia. Itulah sedikit sebanyak tentang convocation kita. Dan kalau boleh saya pergi pula kepada pesta convocation kita atau dipanggil PESCON, yang akan bermula daripada 3 hingga 11 November 2022 daripada jam 9 pagi hingga 11 malam. Saya jemputlah rakan-rakan media untuk datang memeriahkan, meraihkan. Kalau nak buka booth pun boleh, kita boleh bagi ruang dan peluang. Tema pesta convocation kita kali ini tuan adalah ini UUM kita, kenangan tercipta. Dia macam puisi sikit lah. Dan tempatnya adalah di Tapak Expo. Kalau biasa masuk ke kampus, terus lalu pintu utama, terus saja ke dalam, kita akan nampak simpang nak pergi padang golf tu, dan situ dah nampak dah kemah-kemah dah dibangunkan So di Tapak Expo Padang Kawat Pelapis dan sekitar UM lah.
Ada sebanyak 146 lot jualan membabitkan komuniti dan pelajar. Perasmian akan dilakukan oleh KSU Pengajian Tinggi iaitu Datuk Seri Abdul Razak Jaafar yang akan diadakan pada 4 November iaitu 2022 hari Jumaat masa 8.30 malam. Tempat pentas utama tapak Pesta Konghucu. Manakala perasmian penutupnya insya-Allah akan disempurnakan oleh Pengerusi LPUC Utara Malaysia Tan Sri Dr. Muhammad Syukur Mahfar pada 11 November 2022 masa 8.30 malam juga di tempat yang sama. Jadi antara pengisian program ni ada macam-macam, ada berkaitan akademik, keusahawanan, kebudayaan, kesenian, sukan dan rekreasi dan lain-lain lagi. Jadi terdapat juga aktiviti persembahan daripada artis-artis tanah air seperti Bang Fiz, Floor 88, Fitri Haris, Ernie Zakri, Ainul Abdul, Iman Troy dan Naim Daniel, dan juga sukan-sukan lain seperti paintball, juaran barangan klasik, vintage, taman tema, rumah hantu, super duper, taman neon light, beam scooter dan berbagai lagi lah. Jadi itulah antara pengisian Pesta Konghucu kita. Dan saya harap rakan media sentiasa bersama UUM sebab kita adalah salah satu ataupun sebahagian daripada satu anggota lah kan. Jadi kita ni tuan di UST ni berusaha untuk membangunkan anak bangsa kita. Kita tidak ada agenda lain melainkan nak mengupayakan untuk makluman 70% pelajar kita yang convocation ni anak orang miskin. B40 tuan. Jadi hari ini sangat bermakna. Ada dulu datang ke kampus masa mendaftar diri, datang seorang diri je. Naik bas, turun bas, belajar 4 tahun, hari ini dia bergraduasi. Kan? Dan kita minta mereka ni datang dengan ibu bapa. Mungkin ini pertama kali agaknya mak dan ayah dia datang melihat anak dia mengambil ijazah. Jadi saya nak minta juga nanti kalau ada ruang lah, kalau media ingin ruang, kita boleh identify pelajar-pelajar yang special ni, bukan special sebab disability, tetapi kisah dia tu luar biasa. Kan mungkin susah dan hari ini berjaya. Mungkin Prof. Syaimi, Puan Zian, Prof. Mat boleh identify ni. Kalau media nak katalah why not kita interview sikit kan, mungkin dia datang jauh daripada pendalaman mana-mana, Kelantan ke Sabah, Sarawak, right? Mungkin ada kisah dia. Kalau berminat kita boleh identify siap-siap. Pada hari itu kita boleh adakan dia, datangkan dia untuk tonton interview dia sikit. Ini kisah-kisah kejadian. Mungkin mereka ni first class ke, dan pelajar yang cemerlang lah, yang latar belakangnya susah. Ya. B40. Ini pun satu angle yang kita rasa bangga, bukan apa tuan. Kita berjaya. Kita doa semoga diorang ni daripada miskin dengan ada ijazah kita ni, belajar 4 tahun kita, dia akan mampu mengubah nasib keluarga dia. So dengan kata lain, kita universiti berjaya membantu mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Dan saya yakin cerita-cerita ni tuan, kalau diangkat dalam media, boleh memberi inspirasi kepada beribu lagi adik-adik mereka yang sedang belajar universiti hari ini kan. Itu je peranan kita kan. Media ni dia punya sentuhan luar biasa tuan. Sebab tu saya harap ceritalah kisah-kisah ni, semoga banyak anak-anak bangsa yang jiwanya dapat kita angkat dan berjaya insya-Allah.